Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofari Izzati binti Muhammad Najib akan menerangkan mengenai stres. Perkataan stres tiap kali meniti di setiap bibir masyarakat dan menjadi bualan hangat. Namun, apakah itu stres? Stres merupakan suatu bentuk tanggapan seseorang sama ada secara fizikal maupun mental terhadap sesuatu perubahan pada persekitarannya yang dianggap mengganggu mereka serta akan mengakibatkan dirinya terancam. Assalamualaikum, nama saya Siti Nurina Amira binti Muhammad Kamil, nombor matrik 2019222918. Saya akan terangkan tentang statistik kes stres di kalangan pelajar. Bagi statistik kes stres di kalangan pelajar menunjukkan banyak kesan negatif. Statistik Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHMS 2017 yang lalu mendedahkan keadaan kesihatan mental dalam kalangan pelajar-pelajar semakin membimbangkan. Seterusnya, perilaku mahu membunuh diri dalam kalangan kelompok usia remaja meningkat sejak kajian NHMS 2020. Lebih mengejutkan apabila ia dicatatkan paling tinggi berlaku dalam kalangan pelajar universiti. Seterusnya, statistik merangkumi 2.3% rakyat negara ini berusia 16 tahun ke atas mengalami kesihatan mental. Bagi statistik Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang dilaporkan media baru-baru ini pastinya mencemaskan dan menuntut tindakan tegas oleh pihak berwajib. Berdasarkan perangkaan PDRM, sehingga Mac 2021 sejumlah 336 kes bunuh diri dilaporkan. Ini berbanding 631 kes bunuh diri dilaporkan pada tahun 2020 dan 600 pada 2019. Sesetengah individu berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan, terutamanya ketika berada di dalam keadaan stres yang melampau dan isolasi daripada rangkaian sokongan keluarga dan sahabat handai. Akhirnya, sekiranya kemurungan ini gagal dikenal pasti dan dirawat dengan baik, ianya boleh meningkatkan risiko tingkah laku bunuh diri di kalangan pelajar. Sekian, terima kasih. Hai, saya Zulaika. Sekarang saya akan membentangkan mengenai jenis-jenis stres yang biasa berlaku dalam kalangan kita. Di sini terdapat 5 jenis stres. Yang pertama, stres akut. Kedua, stres episodik. Ketiga, stres kronis. Keempat, stres internal. Dan yang terakhir ialah hypostres. Jom kita kenali jenis stres ini dengan lebih mendalam. Yang pertama, stres akut. Dikenali sebagai stres yang umum. Stres ini merupakan reaksi langsung tubuh terhadap tentangan, peristiwa atau permintaan baru. Apabila mengalami stres ini, seseorang itu akan mengalami debaran jantung yang kuat, sakit kepala dan mengalami migrain. Kedua, stres episodik. Episodik terjadi apabila seseorang itu memikul tanggungjawab yang besar dan tidak berupaya menahan bebanan itu lagi. Antara yang berisiko seperti bomber dan ahli arkitek. Ketiga, stres kronis. Stres ini terjadi dalam jangkaan waktu yang lama, turut memberi kesan buruk kepada kesihatan seperti mengalami penyakit jantung, depresi dan hipertensi. Yang keempat, stres internal. Stres ini berpunca daripada tekanan yang dihadapi seperti menerima ancaman atau peras ugut. Yang terakhir, hypostres. Hypostres terjadi apabila seseorang itu menghadapi kebosanan yang luar biasa. Stres ini amat bahaya kerana dapat menyebabkan seseorang itu untuk mengakhiri hidup mereka dengan membunuh diri. Tanda-tanda stres yang pertama adalah kurang fokus. Kurang fokus iaitu tidak dapat menumpukan perhatian terhadap suatu hal atau perkara dan sukar untuk mengingati suatu yang ringkas dan mudah diingati. Yang kedua adalah perubahan mood, iaitu menangis atau ketawa secara tiba-tiba. Secara tidak langsung, ia membawa imej negatif kepada rakan-rakan dan keluarga. Tanda stres yang ketiga ialah rambut luruh atau gugur. Ketidaknormalan berlaku apabila seseorang mendapati rambutnya gugur sehingga 100 helai sehari.
Ianya berikutan pengeluaran androgen yang meningkat semasa stres berlaku. Seterusnya, hilang selera makan atau nafsu makan menurun. Ini menyebabkan berat badan mereka turun secara mendadak. Wajah akan kelihatan pucat dan kurus serta cengkung. BMI atau Body Mass Index juga akan berada di peringkat tidak normal. Tanda kelima adalah tanda daripada perspektif seorang wanita, iaitu haid yang tidak menentu. Kitaran haid akan terganggu dan tidak normal. Haid yang tidak menentu boleh mengganggu proses kesuburan wanita. Assalamualaikum, nama saya Nur Emira Erina binti Jafri, nombor matriks 2020818316 dari kelas AC1103B. Jadi saya akan terangkan tentang punca stres di kalangan siswa dan siswi. Yang pertama ialah harapan yang tinggi daripada ibu bapa. Sesetengah ibu bapa akan berasa malu apabila anak-anak mereka tidak mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Jadi pelajar-pelajar ini akan dikerah dan dipaksa untuk belajar bersungguh-sungguh bagi memenuhi hak hasrat dan juga cita-cita mereka dan bukannya cita-cita pelajar itu sendiri. Dan akhirnya perkara tersebut akan membuatkan pelajar itu berasa stres dan kemurungan. Yang kedua ialah rakan sebaya. Pelajar akan merasa stres apabila terdapat konflik serta pergaduhan sesama rakan sebaya. Misalnya, kesukaran untuk menolak permintaan rakan-rakan untuk keluar bersama-sama walaupun dalam keadaan sibuk dan terpaksa menangguhkan kerja-kerja yang diberikan oleh pensyarah mereka. Seterusnya yang ketiga ialah bebanan tugasan. Bebanan tugasan yang terlalu banyak yang diberikan dalam masa yang singkat juga akan membuatkan pelajar, siswa dan siswi merasa stres. Kebanyakan pelajar menyatakan bahawa mereka merasa stres apabila tugasan akademik yang diberikan terlalu banyak. Yang keempat pula ialah masalah keluarga. Misalnya, ibu bapa yang kehilangan pekerjaan serta pergaduhan dan masalah rumah tangga akan menyebabkan ahli keluarga akan berbalah sesama sendiri. Perkara ini akhirnya akan menimbulkan ketegangan di antara ahli keluarga, terutama sekali hubungan anak-anak dan ibu bapa yang akan menjadi semakin renggang. Kelima ialah persekitaran bilik kuliah. Persekitaran bilik kuliah yang tidak selesa, suasana yang bising, sempit dan juga panas akan menyebabkan pelajar-pelajar tersebut tidak dapat memberikan tumpuan ketika kuliah sedang dijalankan. Yang terakhir ialah kurang keyakinan diri. Pelajar-pelajar ini akan sering membandingkan diri mereka dengan orang lain, sering merasakan kekurangan dan sering mengkritik diri mereka sehingga tidak nampak kelebihan yang ada di dalam diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zuhaira Nasrin binti Muhammad Zain. Nombor pelajar 2020855012. Saya dari kelas AC 1103B. Sekarang saya akan menerangkan kesan-kesan stres kepada siswa dan siswi. Terdapat banyak kesan negatif stres kepada siswa dan siswi yang tidak pandai mengurusnya dan tidak menanganinya dengan segera. Kesan yang pertama adalah daya ingatan pelajar akan menjadi lemah dan sukar untuk fokus. Stres boleh menyebabkan kita sering lupa dan tidak boleh fokus dalam melakukan sesuatu aktiviti, termasuklah dalam belajar. Masalah ini bukan sahaja memberi kesan kepada aktiviti seharian, tetapi kepada prestasi pembelajaran pelajar juga. Yang kedua, stres akan membawa kita kepada insomnia. Insomnia ni adalah penyakit di mana pelajar akan susah untuk tidur pada waktu malam. Akibatnya, badan mereka akan menjadi lemah dan tidak bermaya pada hari berikutnya. Seterusnya, apabila stres, pelajar akan sakit kepala. Ianya berlaku akibat pengecutan otot yang berlaku daripada tekanan emosi. Pembelajaran pelajar akan terganggu
apabila sakit kepala kerana mereka sukar untuk berfikir. Kesan stres yang keempat adalah sistem penghadaman mereka akan terganggu. Simptom seperti perut berangin, makanan susah dihadam adalah punca daripada stres. Dan kesan stres terhadap siswa dan siswi yang terakhir adalah emosi tidak stabil. Biasanya, pelajar yang stres, mereka tidak mampu untuk menyelesaikan satu masalah walaupun masalah itu kecil. Perkara inilah yang membuatkan mereka mudah cemas, sedih, mudah marah, kecewa dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Alisma Nabila binti Zulkifli. Saya akan membentangkan tentang cara untuk menangani stres dalam kalangan pelajar siswa dan siswi. Seperti mana yang kita tahu, sekiranya seseorang itu mengalami stres, mereka cenderung untuk makan makanan berlebihan dan merasa gembira selepas itu. Namun, kesan lainnya, mereka mungkin akan mengalami pelbagai penyakit yang mengundang kepada masalah kesihatan pula. Sekiranya anda mengalami stres, anda boleh mengamalkan gaya hidup sihat. Makan makanan yang sihat dan seimbang seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian anda juga boleh melakukan aktiviti senaman yang ringan seperti berjoging, berjalan di taman ataupun berbasikal. Seterusnya, jangan menyendiri. Kebiasaannya, seseorang yang mengalami stres ataupun tekanan, mereka suka mengasihkan diri seperti duduk terperap di dalam bilik, tidak bergaul dengan keluarga maupun rakan-rakan. Seeloknya, carilah seseorang yang anda percayai untuk anda kongsikan cerita ataupun masalah anda. Dengan cara itu, mungkin anda akan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, dapatkan tidur yang cukup. Pastikan anda tidur sehari 8 jam dan tidak tidur terlalu lewat ataupun berjaga sehingga lewat malam. Dan yang terakhir adalah belajar untuk bertenang. Sekiranya anda berasa stres ataupun tertekan, cuba untuk bertenang seperti tarik nafas dalam-dalam dan hembus, ataupun cuba cari aktiviti yang dapat menenangkan anda seperti mendengar muzik, membaca buku, bersiar-siar, mandi aromaterapi maupun berurut. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Izzah binti Ahsan Sulahadi dengan nombor matrik 2020817854. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kesimpulan berdasarkan tajuk stres dalam kalangan siswa dan siswi. Apa yang dapat saya simpulkan daripada tajuk ini ialah setiap orang pasti pernah mengalami stres, tidak kira jantina ataupun umur. Dan yang membezakan setiap orang itu hanyalah antara mereka dapat menanganinya dengan baik ataupun tidak. Seterusnya, di mana saja kita berada pasti ada tekanannya. Cuma kita perlu hadapinya dengan baik agar ia tidak memudaratkan tubuh badan kita dengan mendapat masalah kesihatan yang lain. Contohnya, para pelajar juga mempunyai tekanan di rumah dan di universiti. Selain itu, kita perlulah percaya bahawa setiap penyakit pasti ada penawarnya. Oleh itu, kita perlulah berusaha untuk merawat penyakit itu dengan apa cara sekalipun. Dan kita haruslah percaya bahawa setiap perkara yang terjadi pasti ada hikmahnya pada akan datang. Allah juga tidak suka orang yang putus asa dalam mencari jalan penyelesaian kepada penyakitnya. Akhir sekali, stres juga merupakan perkara yang kita tidak boleh memandang ringan kerana ia boleh menjadi punca kepada banyak penyakit yang lain yang kita sendiri tidak sedar. Setiap perkara yang kita lakukan perlulah dilakukan dengan tenang dan kita perlulah hargai hidup ini kerana kita hidup hanya sekali dan kita perlulah hargai dan nikmatinya dengan hidup dalam keadaan bahagia dan sihat.